Saya bukan terlahir daripada orang kaya, bukan terlahir daripada orang senang, tapi saya pastikan orang-orang kaya terlahir daripada saya. Nama saya Ajanggi Farizal, biasa dikenali sebagai J. Umur saya 32 tahun, asal saya Gombak, Selangor. Pekerjaan sekarang, saya meniaga masakan Minang. Kita ada dalam 40 hingga 45 jenis lauk. So kita akan rotate dah lauk tu supaya customer tak bosan. Yang paling special kat sini, yang paling cepat habis urat keting kita ni. Sebab urat keting ni memang cara masak dia makan masa lama. So memang banyak kedai yang kurang suka untuk menyajikan, tapi kat sini kita menyajikan dia setiap hari. Kenapa Minang? Awalnya isteri saya tu memang dia suka masakan Minang dan kebetulan saya orang Minang. Why not kita ambil konsep masakan Minang, kita jual masakan Minang dan tercetus nama Pondok Minang ni. Pondok ni kita ambil dari bahasa kenopi. Kenopi ni boleh bermaksud sebagai teduhan, kemah ataupun pondok. So kita pilih Pondok Minang sebab kita berniaga di kaki lima. So kita ambil nama Pondok Minang ni, idea semua dari isteri saya. Lokasi kita dekat Bandar Teknologi Kajang, dekat Seksyen 4. Siapa yang nak datang boleh waste Pondok Minang BTK Bandar Teknologi Kajang. Kita buka pukul 11.30 pagi hingga 2.30 petang. Saya asal dari Gombak, Selangor. Saya bersekolah di Gombak, Selangor juga dan menamatkan pendidikan saya di Indonesia sebagai seorang doktor selama 7 tahun. Selepas saya menamatkan pendidikan saya selama 7 tahun, saya balik ke Malaysia pada tahun 2015 dan saya decide untuk berniaga. Sebab apa yang saya tekuni sebagai doktor dulu hanyalah sebagai family culture. Sebab adik-beradik saya semua basic adalah medical, perubatan. So saya terpaksa ikut culture keluarga dan saya menamatkan pelajaran sebagai seorang doktor. Saya sempat bekerja di salah satu hospital dekat Indonesia selama lebih kurang setahun. Dan saya cuba untuk tekuni dan cuba untuk minati, rupanya saya tak minat. Awalnya orang tua terkejut sebab saya pun berhenti dalam keadaan tak ada buat surat pernyataan untuk berhenti. Saya boleh dikatakan berhenti mendadak macam tu je. Then saya terus decide pergi kaki lima dan berniaga. Memang awal-awal orang tua agak terkejut, tapi saya jelaskan kepada orang tua bahawasanya saya tekuni apa yang saya minat. Dan insya-Allah yang saya harapkan cuma restu daripada orang tua. Akhirnya dia orang bagi. Alhamdulillah. First perniagaan saya tu, saya decide untuk berniaga di Sarawak. Sebab kalau saya berniaga di KL, ramai kawan-kawan. So saya tak nak ada pertanyaan yang membuat saya rasa macam tak selesa. Dah belajar jauh-jauh, tapi kenapa pilih kaki lima juga? So saya pilih ke Sarawak supaya orang tak kenal saya. So perniagaan pertama saya dekat Sarawak adalah saya jual tudung. Jual tudung, baju tidur yang saya bawa dari Semenanjung juga ke Sarawak. Selepas tu saya ada jual jam, jual kasut. Last kali saya jual jam. Sampai tahun 2018 bisnes saya down. Saya decide untuk balik ke KL dan teruskan perniagaan kat sini. Masakan Minang ni, wajib dalam masakan Minang adalah sambal lado dia. Sambal lado merah dengan sambal lado hijau. Bezanya? Beza dia adalah kepedasan. Biasanya ada sesetengah orang meletakkan kepedasan pada cili hijau dia. Ada yang meletakkan kepedasan dia pada cili merah. Tapi kita pilih cili hijau. So kita boleh blend dengan cili padi. So bagi customer yang tak makan pedas sangat, kita suggest untuk makan yang merah. Tapi kalau yang nak cabaran, nak makan yang pedas, kita suggest yang hijau. Yang membuatkan saya berani itu keyakinan saya tadi tu. Keyakinan kita tu memang saya rasa saya insya-Allah saya akan berjaya dalam dunia perniagaan. Walau macam mana pun kadang saya ada terfikir juga, saya dah dengan dunia perniagaan kadang jatuh. Boleh dikatakan jatuh dia banyak lagi daripada naik dia. Tapi saya yakin Allah takkan sia-siakan saya atas apa yang saya usahakan. Dengan niat saya tadi tu, saya nak buktikan pada orang yang saya boleh buat dalam dunia usahawan ni. Sebenarnya saya tak minat pun dalam bab memasak. Saya lebih minat kepada usahawan yang seperti orang cakap barang kering. Contoh pakaian,
baju. Tapi idea ni datang daripada isteri saya. Sebab isteri saya ni dia suka bab masakan dan dia pun background dari orang tua yang ada restoran, memasak. So dia bagi cadangan dulu. Awalnya memang saya keberatan sebab saya rasa macam saya tak minat dengan memasak, dengan kerjanya yang renyah, yang banyak kerja lah memasak ni. Tapi isteri saya selalu yakinkan saya, insya-Allah you can do this. Dia kata you boleh buat, kita bersama. So isteri saya pun dia bagi semangat, dia bagi idea nak buat apa. So saya jalankan, alhamdulillah kita sampai tahap ni. Ini isteri saya yang sebenarnya inilah owner kepada Pondok Minang. Inilah orang kuat Pondok Minang. Idea Pondok Minang pun tercetus daripada beliau. Right through life, every day is a new beginning. Shine your light. It's a day and the world is waiting. Isteri saya seorang dulu bekerja sebagai stewardess di Emirates Airline. Sebelum tu dia berkhidmat di Qatar, di Doha, di syarikat penerbangan Qatar Airways selama lebih kurang setahun. Selepas itu kami menikah. Selepas kami menikah, alhamdulillah rezeki isteri saya dapat tawaran pergi ke Dubai. Kerja di Dubai hampir lebih kurang selama 5 tahun sampailah PKP. So bila PKP melanda, isteri saya pun start dekat sini. Kita ambil keputusan untuk dia berhenti kerja dan fokus bina kita punya branding. Isteri saya sebenarnya adalah seorang wanita yang berkarier. Dia sangat cintakan kerja dia. Dia sangat adalah seorang wanita yang impian dia sangat tinggi. Sebab mungkin dulu isteri terlahir daripada keluarga yang kurang berada. So dengan impian tadi ingin mengubah hidup. So isteri saya sangat-sangat fokus dengan karier. Tapi disebabkan ada situasi yang seperti PKP, tak boleh nak teruskan. So kena ambil keputusan yang berat lah. Awalnya kaku juga. Tapi nak kata kaku, mungkin kakunya mungkin dengan keadaan kaki lima. Tapi kalau untuk komunikasi, untuk bercakap dengan orang, mungkin itu dah bidang dia. Sebab isteri saya di Dubai mengutamakan servis. So di kaki lima pun kita pun mengutamakan servis. So untuk komunikasi tak ada kaku, tapi suasana saja yang membuat dia kaku. Biasa yang kita dulu boleh dikatakan duduk di atas level yang tinggi, sekarang ni kita berada di bawah ground di kaki lima. Tapi alhamdulillah rezeki itu sama je sebenarnya. Untuk rempah Indonesia dengan Malaysia, rempah still yang sama tapi cara masak. So saya sekarang ni saya pakai konsep cara masak yang Indonesia punya. So tak jauh beza lah. So memang diorang akan datang sini untuk makan. Saya sebenarnya keluarga besar saya boleh dikatakan semua Indonesia. Saya cuma yang ibu saya yang satu-satunya yang dekat Malaysia, yang lebih semua dekat Indonesia. So saya masih menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Lepas tu kebetulan juga saya dulu belajar dekat Indonesia. So bahasa tu mungkin saya lebih suka menyusun bahasa cara pertuturan sana dan menggunakan dialek Malaysia. So satu kombinasi yang baiklah saya rasa, dengan tutur kata yang lunak tapi menggunakan bahasa Melayu. Okey, untuk masakan Minang ni yang paling special dia rendang. Rendang dia ni lain daripada lain. Rendang, limpa, hati dan daging. So kita masak sama. So dia punya rasa tu bergabung. So itu yang membuatkan dia special. Lepas tu dia punya kekeringan rendang tu sendiri. So dengan keaslian rempah-rempah dia, dia ada cita rasa tersendiri. Berbeza dengan rendang yang kita biasa makan dengan rendang masakan menu special Minang. Saya senyum ni sebenarnya dari dulu lagi, dari zaman sekolah lagi. Kadang-kadang pun cikgu pun cakap macam kerang busuk, kawan-kawan pun cakap macam kerang busuk. Tapi inilah tipikal saya. Saya jumpa orang saya akan senyum. Saya jumpa orang dekat jalan pun saya akan tegur, bang. Macam inilah kebiasaan saya, sebab mungkin itu dah diri saya sendiri saya rasa. Awal dulu memang kita makan masa sikit sebab saya tak tahu flow nak memasak tu macam mana. Sekarang ni kita dah tahu flow. Contoh macam apa yang masak terlalu lama dan apa yang kita boleh masak sekejap. Contoh macam rendang.
So flow masak saya akan masak rendang dulu. Sebab rendang ni kita kena tunggu lama, so saya akan masak rendang dulu. Lepas masak rendang, saya akan masak gulai. Sebab gulai ni masak sekejap saja. So saya masak start daripada pukul 6 hingga 8.30 pagi, 2 jam setengah. Saya ada untuk yang goreng-goreng ni kita tunggu, sebab yang untuk bahan gorengan sendiri kita tunggu, kita makan masa bagi dia nak masak. So saya sediakan seorang pekerja untuk tunggu dia masak. Saya tak fokus ke goreng-goreng. So saya fokus pada masak lemak, menu-menu lain. Yang paling mencabar ialah kerugian. Sebab dalam perniagaan ni, benda yang paling mencabar, saya yakin semua akan mengatakan kerugian. Sebab bila kerugian menguji kita peniaga-peniaga ni, impact dia pada semua. Bukan pada kita saja, bukan pada bisnes kita saja, pada anak, pada isteri, pada keluarga. Itulah yang paling mencabar. Tapi hikmah dia banyak. Di saat kita diuji macam tu, kita tahu siapa yang bersama kita masa kita susah, masa kita diuji. So ada hikmah dia. Biasa memang itu dah lumrah perniagaan turun naik. So bagi saya, cabaran itu tadi, bila kita dalam keadaan kerugian, orang mula sisihkan kita. Purata 2,5 tong. 2,5. Tapi kalau tak ada orang, 2 tong macam tu. Tapi kita dah tahu flow dia. Untuk hari Isnin kita masak 2,5 tong. Untuk hari Selasa, Rabu kita masak 2 tong. Hari Khamis 1,5 tong. Sebenarnya Pondok Minang dah ada 2 cawangan selama beroperasi. Tapi 2 bulan kemarin kami diuji dengan kerugian. Kita tak tahu dari mana datang kerugian. Lepas tu customer pun berkurangan. Tapi membuatkan kami lebih lebih nak cari tahu kat mana kerugian, apakah dekat makanan ataupun dekat penyajian ataupun dekat servis. Dekat situ tu kami belajar. So alhamdulillah selepas daripada jatuh tu kami belajar daripada kesilapan. Kami jadikan kesilapan tu sebagai lompatan kami yang baru. So alhamdulillah sekarang ni kami capai pada titik yang alhamdulillah sekarang ni keuntungan yang lebih-lebih daripada yang biasa. Prinsip yang saya pegang satu je dari dulu. Setiap kali saya jatuh, setiap kali saya down, saya akan fikir Allah takkan sia-siakan saya. Allah takkan sia-siakan kita. Yang paling saya jaga ialah hubungan baik dengan Allah. Itu je. Ujian dari orang, ujian dari kawan-kawan, ujian dari keluarga, ujian dari bisnes, itu hanyalah asam garam kehidupan. Tapi yang paling penting prinsip saya adalah menjaga hubungan baik dengan Allah. Saya bukan terlahir daripada orang kaya, bukan terlahir daripada orang senang, tapi saya pastikan orang-orang kaya terlahir daripada saya. Itu impian saya. Maksud dia, kalau boleh, semua kesenangan, semua kemudahan berasal dari apa yang saya perjuangkan sekarang. So, nanti keturunan saya, keluarga-keluarga saya, semua dapat rasa kesenangan apa yang saya perjuangkan sekarang.